Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mengikuti dan menonton video-video di YouTube channel saya. Dan jangan lupa untuk menekan button subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu semula dalam kelas pembelajaran Maya Pendidikan Islam. Pada hari ini saya akan meneruskan sesi pembelajaran Pendidikan Islam untuk tahun 1. Marilah kita sama-sama adik-adik di rumah untuk membuka buku teks. Okey. Baiklah adik-adik rahmat Allah SWT, pada hari ini kita akan mempelajari 3 bahagian dalam pendidikan Islam untuk minggu yang ke-25 ini. Yang pertama, adik-adik kita akan mempelajari dalam bahagian Al-Quran, iaitu bacaan kalimah ataupun potongan ayat yang mengandungi bacaan idgham. Yang kedua, dalam bahagian ibadah kita akan mempelajari berkaitan dengan pengertian wuduk dan juga tujuan wuduk. Dan akhir sekali, adik-adik akan mempelajari bahagian jawi, iaitu mengeja suku kata tertutup. Baiklah adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan kita punya kelas pada hari ini dengan kita membuka buku teks Pendidikan Islam. Okey. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersambung pada muka surat 29. Muka surat 29 dalam buku teks kita lihat tajuk dia adalah bacaan idgham. Ini adalah tajuk dia, bacaan idgham. Okey, yang pertama adik-adik kita akan lihat bacaan idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah di mana nun mati dan juga tanwin bertemu dengan ya, waw, mim dan nun. Ini adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Sebelum kita baca contoh ayat, kita perlu lihat di bawah ini, info yang di bawah ini dulu adik-adik. Di mana nun mati, di mana dia kata nun mati. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ni empat huruf ni, ya, waw, mim dan nun. Di mana bagaimanakah bacaannya? Adalah memasukkan sebutan nun mati ke dalam huruf selepasnya dan dibaca secara idgham berserta dengan dengung. Saya ulang semula. Memasukkan sebutan nun mati ataupun nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf selepasnya. Masukkan sebutan nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya dan dibaca secara idgham beserta dengan dengung. Okey, kita lihat contoh-contoh. Yang pertama adik-adik bacaan ya, tanwin ataupun nun mati bertemu ya. Contoh yang pertama, kalimah ini Mayyakul. Kalau kita waqaf, mayyakul. Kalau kita baca secara teruskan, mayyakulu. Okey. Sekarang contoh yang kedua, iaitu tanwin bertemu dengan ru'yah. Hisaban yasira. Kita dah memasukkan sebutan nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya. Ni tanwin ni dah masuk ke huruf selepas ni. Ya ataupun nun mati dah masuk ke huruf ya. Sekali lagi, saya ambil tanwin ni. Hisaban yasira, dan kita masukkan ke dalam huruf selepas dia. Okey. Yang kedua adik huruf waw. Nun sakinah bertemu dengan waw. Bacaannya seperti ini. Mawjid. Okey, kita tengok yang kedua. Miskinan wa yatima. Sekali. Miskinan wa yatima. Yang ketiga huruf mim. Nun sakinah bertemu dengan huruf mim. Bacaannya seperti ini. Wa man ma'ak. Okey, yang kedua, yang seterusnya. Ismam mubina. Sekali lagi.
ismam mubina. Kita masukkan tanwin ke huruf selepasnya iaitu huruf mim. Dan keempat huruf nun. Faman nakas. Ni senanglah sebab nun dengan nun ni. Faman nakas. Kita kena dengung ke situ. Faman nakas. Okey. Dan terakhir tanwin bertemu dengan nun. Siddiqan nabiyya. Sekali lagi. Siddiqan nabiyya. Ataupun ni yang ketiga ni kita boleh ambil contoh juga yang tanwin bertemu dengan nun. Bacaannya seperti ini. Yauma idzin na'imah. Lagi. Yauma idzin na'imah. Okey, adik-adik, bila kita dengar idgham ma'al gunnah, kita perlu ingat bahawasanya bacaan dia adalah dengan memasukkan nun sakinah atau tanwin ke huruf selepas dia beserta dengan dengung. Okey. Baiklah dari rahmat Allah SWT, kita teruskan pembelajaran kita yang kedua iaitu idgham bilal gunnah. Nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf ra ataupun huruf lam. Okey. Cuma kita lihat info dia. Info ni ada perbezaan antara idgham ma'al gunnah dan idgham bilal gunnah. Okey. Cuba anda lihat Lihat okay. Nun tanwin, nun atau tanwin bertemu dengan ra, lam, itu macam mana bacaan dia? Memasukkan sebutan nun atau tanwin ke dalam huruf ra dan lam tanpa dengung. Berbeza dengan idgham ma'al gunnah. Kita lihat bacaannya. Okey. Mir rabbika. Dia tak ada macam dengung. Dia tak macam idgham ma'al gunnah. Mir rabbika. Kita memang memasukkan nun sakinah ke dalam ra, tapi kita tak mendengungkan. Contoh yang kedua ini sekali lagi. Mir rabbika. Tak ada dengung. Okey, yang kedua tanwin bertemu dengan ra, ghafurur rahim. Jadi sebab ada sabdu sini. Sekali. Yang kedua insyatir radiyah. Seterusnya huruf lam. Nun sakinah bertemu dengan huruf lam, termasukkan nun sakinah kepada huruf selepas dia itu huruf lam tanpa dengung. Bacaannya seperti ini adik-adik. Miladuka. Miladuka. Okey. Bagi tanwin pula bacaannya seperti ini. Teruslah. Okey. Saya cuba. Malalubada. Sekali lagi. Malalubada. Tak ada dengung. Yang terakhir ini. Wailul likul. Sekali lagi. Wailul likul. Kalau ada diperasan idgham bilal gunnah ni nun sakinah dan juga tanwin akan bertemu dengan huruf lam dan ra dalam keadaan contoh yang bagi dalam keadaan bersabdu. Ni sabdu ni. Okey. Selesai untuk idgham bilal gunnah. Ustaz harap adik-adik dapatlah membezakan macam mana bacaan tadi idgham ma'al gunnah macam mana dan idgham bilal gunnah macam mana. Yang membezakan kedua-duanya adalah tanpa dengung. Tanpa dengung idgham bilal gunnah, dengan dengung idgham ma'al gunnah. Tetapi persamaan idgham adalah memasukkan bacaan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf selepasnya. Okey. Kita lihat yang ketiga. Beza keadaan baca dengan betul. Ini soalan dia. Okey, apa dia punya kita punya tajuk depan? Idgham syamsi, idgham syamsiyah. Okey, ini idgham syamsi. Sebelum Ustaz baca, Ustaz suka bagi info ni dulu. Info. Wadduha. Dia bacaan ni wadduha. Dia tak ada alif lam ni tak ada. Dia terus pergi pada sabdu pada wadduha. Wadduha.
Dia tak ada dengar well. Dia tak ada lam. Lam ni tak ada fungsi. Yang Ustaz besarkan supaya adik nampak. Okey. Yang Ustaz kata apa? Ni. Lam ni untuk adik-adik di rumah yang rahmat Allah SWT, lam ni ada tanda alif wasal dan juga lam dia tiada. Dalam Syamsiah ni tak ada. Dia terus pergi pada kalau Ustaz katakan huruf yang ketiga, 1, 2, 3 huruf dad ni. Selepas huruf waw ni 1, 2, 3 dia terus pergi huruf yang ketiga iaitu huruf dad yang bertanda Sabtu. Okey. Kita lihat bacaan yang diberikan ni. Yang pertama ni Ustaz kalikan dia. Okey. Dia tak ikut tak. Okey. Okey, kita baca wadduha. Yang kedua wallail. Jangan kita kata Ustaz, kenapa kita baca dia ada lam sedangkan Ustaz kata lam tak ada. Dia baris pada lam. Kalau lam dari selalu lam ada satu pun lagi, tak ada pembunyi. Maka dia ada satu lam ni lah kat sini. Lam yang berbaris. Begitu juga kalau kita lihat yang lain. Macam ni. Dia lam ni tak ada baris. Maka kita akan baca terus pada huruf yang ketiga iaitu huruf ta bersabdu ni iaitu dengan bacaan wattini wazzaitun. Ada dalam Syamsiah. Kita belajar ni dalam bahasa Arab kan, ada dalam Syamsiah, dalam Qamariyah kan. Yang ketiga, ada dia boleh lihat Tanzilal Azizir Rahim. Sekali lagi, Tanzilal Azizir Rahim. Kita tak sebut Azizil. Kita baca Azizir Rahim. Terus pada ra yang bertanda sabdu atas. Dan yang terakhir ada adik contoh yang Ustaz akan bacakan. Yang ada di rumah boleh ikut, iaitu bacaan ini yauma yakunun nasu kal farash. Okey, sekali lagi yauma yakunun nasu kal farash. Okey, Ustaz ulang balik semula daripada contoh idgham Syamsi tadi. Pertama bacaan wadduha wallaili iza saja. Yang kedua bacaan ni wattini wazzaitun. Sekali lagi wattini wazzaitun. Contoh yang ketiga Tanzilal Azizir Rahim. Dan contoh yang keempat ada di rumah yauma yakunun nasu kal farash. Okey, alhamdulillah kita dah selesai untuk bahagian yang pertama iaitu bahagian Al-Quran bacaan kalimah atau potongan ayat yang mengandungi idgham. Kini kita pergi pada bahagian yang kedua iaitu bahagian ibadah. Baiklah adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini kita teruskan kepada bahagian yang kedua iaitu bahagian ibadah. Adik-adik boleh buka buku test untuk bahagian ibadah iaitu buku surat 96. 96 adik-adik. Tajuk dia adalah wuduk yang sempurna. Tajuk dia adalah wuduk sempurna. Kenapa kita perlu berwuduk adik-adik? Kerana wuduk ini adalah sebagai satu bentuk simbol ataupun sebagai satu contoh kepada umat Islam yang menitik beratkan kebersihan dalam melakukan sesuatu ibadah. Okey, kita lihat di sini. Wuduk di sini ada dibahagi kepada dua contoh, iaitu yang wajib berwuduk dan juga sunat berwuduk. Tujuan berwuduk ada dua adik. Yang pertama wajib berwuduk iaitu solat.
Belum kita menunaikan solat, kita wajib berwuduk. Tak wuduk, solat kita tak sah. Yang kedua, kita memegang kitabullah, iaitu menyentuh Al-Quran. Kita pegang Al-Quran kalau boleh. Wajib kita dalam keadaan berwuduk. Dan yang ketiga adik-adik adalah menunaikan ibadah haji, iaitu ibadah tawaf. Kita kena berwuduk. Ibadah umrah, dalam umrah ataupun dalam haji ada tawaf, kita kena berwuduk dahulu. Dan yang kedua adik-adik, tujuan berwuduk, iaitu sunat berwuduk. Kita disunatkan berwuduk, iaitu sebelum tidur. Sebelum tidur kita disunatkan berwuduk. Mudah-mudahan tidur kita dalam keadaan terpelihara. Yang kedua, menuntut ilmu. Sebelum menuntut ilmu, adik-adik kita sunatkan untuk berwuduk agar ilmu yang kita perolehi itu berkat dan juga mudah untuk kita memahami. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Okay. Membaca Al-Quran ni, contoh kita tengok dalam telefon ataupun dalam buku dan sebagainya, ada ayat Al-Quran, kita baca ayat Al-Quran, kita disunatkan untuk berwuduk terlebih dahulu. Yang seterusnya, dalam masuk ke rumah Allah, iaitu masjid ataupun surau, kita berwuduk terlebih dahulu di rumah. Dan yang terakhir, jika kita rasa marah, kita rasa geram, di mana Islam menganjurkan orang yang marah, jika kamu berada dalam keadaan marah, ketika berdiri maka duduklah. Jika duduk tak boleh lagi untuk menghilangkan kemarahan, maka baringlah. Jika baring pun tidak boleh, maka berwuduklah kamu agar kemarahan itu dapat kamu redakan. Di mana marah ini datang daripada syaitan. Maka berwuduklah satu cara yang terbaik. Dengan wuduk itu hadirnya air wuduk itu dapat meredakan kemarahan, iaitu api kemarahan. Okey, adik-adik yang rahmat Allah SWT, ini persoalannya. Jadi, mengapakah kita perlu berwuduk? Mengapakah kita perlu berwuduk? Tertarik Ustaz sampai ke atas ni. Okey, adik-adik yang rahmat Allah SWT, kita teruskan. Apakah pengertian? Jadi kita dah baca tujuan wuduk. Tujuan wuduk, Ustaz ulang semula ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Yang wajib apa tadi? Solat. Yang kedua, bagi contoh ada apa dia? Menyentuh ataupun memegang Al-Quran. Dan yang ketiga adalah kita menunaikan ibadah umrah dan haji. Dari situ ada ibadah tawaf. Kita wajib berwuduk. Dan terdapat 5 contoh perkara sunat berwuduk, iaitu menuntut ilmu, tidur, lagi apa lagi? Membaca Al-Quran, lagi apa lagi? Dan terakhir tadi Ustaz ingat tadi apa? Kita nak meredakan kemarahan, mengawal kemarahan melalui wuduk. Okey. Baiklah adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wuduk, okey. Wuduk lah, wuduk. Sebut wuduk. Wuduk jadi amalan. Okey. Kita depan ni nak baca. Apakah maksudnya? Okey, sebelum tu kita pastikan perbualan antara murid dan guru. Cikgu, cikgu, apakah arti wuduk? Apakah arti wuduk? Okey. Boleh jawab. Okey. Cikgu pun jawab. Adik-adik di rumah boleh lihat yang Ustaz highlightkan. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Okey, sekali lagi. Jadi di rumah boleh ikut. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Okey. Kemudian ada lagi perbualan daripada Ustaz lagi. Ustaz pun kata apa? Kita digalakkan agar sentiasa berwuduk kerana banyak hikmahnya. Antaranya menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah. Yang kedua, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani.
Okey. Ustaz ulang semula, kita digalakkan agar sentiasa berwuduk kerana banyak hikmahnya. Antaranya menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Okey. Adik-adik rahmat Allah Subhanahu taala, makin kawan pada budak ni pun bercakap, kalau begitu saya pun mahu belajar dan mengamalkan wudu yang sempurna serta melazimkannya. Okey, baiklah adik-adik rahmat Allah Subhanahu taala. Ustaz harap adik-adik dah mengetahui apakah tujuan dan maksud wudu. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada bahagian yang ketiga dan yang terakhir, iaitu mengeja suku kata tertutup. Baiklah adik, kita sampai ke bahagian ketiga, iaitu bahagian jawi. Kita akan mempelajari suku kata tertutup. Sila buka buku teks pada muka surat, okey. Muka surat 67. Kita akan sama-sama membaca dan mengeja suku kata tertutup jawi. Okey, saya besarkan. Okey adik-adik, ingat muka surat apa tadi? Muka surat 67. Kita baca sama-sama. Adik-adik di rumah boleh baca. Okey. Yang pertama, tayanun. So kita sambungkan dia, maka kita sebut tin. Tayanun tin. Yang kedua, zayapa. Okey, kita sambungkan huruf dia. Maka kita sebut zayapa zip. Ini zip. Yang ketiga, fayalam. Ini tidak sambungan segi tulisan. Okey, fayalam. Maka fayalam pil. Fayalam pil. Sebutan dia ada beza. Huruf fa satu titik atas. Huruf fa satu titik atas. Huruf pa ataupun kita panggil dia ataupun kita sebut padanan huruf dia adalah huruf P. Dia 3 titik. Ini dalam padanan huruf adalah huruf P. Ini adalah huruf P. Ia adalah huruf I, vokal I. Lam adalah konsonan bagi huruf L, pil. Yang keempat, ro, ya, mim. Ro, ya, mim. Ro, ya, mim, rim. R, konsonan untuk R. Ya, konsonan untuk vokal untuk I. Mim, konsonan untuk M, rim. Okey, adik-adik, untuk adik-adik lebih faham, saya tunjukkanlah. Saya tunjukkan secara mudah untuk adik-adik di rumah faham bagaimana kita lebih memahami ataupun kita melihat macam mana pembentukan huruf ni. Okay, saya tunjukkan. Ro, ya, mim ni, ro ni adalah huruf R. Huruf R. Ya ni vokal I. Mim adalah konsonan M. R-I-M. Rim. Okey. Ini tak ada masalah. Dia tak menghilangkan vokal di tengah-tengah seperti mana kita belajar sebelum ini, adik-adik. Seperti mana kita belajar sebelum ni. Okey. Ini tak padam pula ini. Okey. Okey. Kalau yang sebelum ini adik-adik kita belajar mengenai konsonan ataupun vokal yang terdapat pada suku kata tertutup yang berada kalau kita eja jim mim ni kan dia jam, huruf alif ni dihazafkan, dihilangkan. Tetapi itu untuk perkataan macam ni, jam, bas, gam, cat, huruf alif dihazafkan.
Huruf alif dihazafkan. Tetapi kalau huruf selain daripada huruf alif, selain daripada huruf alif macam tadi, macam ni, ya, dia tidak boleh dihazafkan. Dia kena ada. Kita kena tulis ya di tengah. Okey. Begitu juga dengan yang lain-lain. Yang lain pun. Ya kena ada. Ya ataupun i. Ini i. Tadi kita belajar, kita sebut I. Tayanun. T-I-nun. T-I-N. Tin. Zayafa. Z-I-P. Ini I. Okey. Sekarang ni yang mewakili huruf I. Kita baca. Zayamim. Jayamim. Jam. J-E-M. Jam. Jam. Ini jam. Yang kedua. Ka. Ya. Ka. Ye. Apa kita sebut kata I kan? Kayamim. Cam. Cam. Bayanun. Pen. Itu jadi pin. Pin pun boleh juga. Tapi dia I. Ini dia I. Pen. Bayaga. Bag. Bag. Pen. Cam. Jam. Dia I. Ada beza tadi. Untuk ini adalah ya yang mewakili huruf I. Ya ni mewakili huruf I. Okey, maknanya adik-adik kalau belajar Jawi, dalam penulisan Jawi, ya boleh duduk dalam dua. Yang satu, ya dalam I ataupun ya dalam I. Begitu juga dengan huruf waw. Waw boleh jadi U dan juga boleh jadi O. Kita lihat lagi. Ini saya kata tadi. Okey, waw jadi O macam ni. R, ro, waw, sin. R, O, S. Jadi bunga ros. B, waw, ta ataupun B, O, T, bot. Bot. Yang ketiga, sin, waw, sin ataupun S, O, S. Jadi sos. Ga, waw, lam. Ga, waw, lam. Jadi gol. G, O, L. Bagi waw di bawah ni pula. Bagi waw di bawah pula jadi U. Jim, waw, sin. Jim, waw, sin. Apa dia? J, U, sin, S. J, U, S. Iaitu jus. Yang kedua, sin, waw, pa, so. S, U, P, so. Yang ketiga, jim, waw, nun. Iaitu J, U, N. J, U, N. Adik-adik di rumah, ni kadang-kadang Ustaz kena ingatkan ni. Jangan nanti tulis dalam bahasa Melayu macam ni pula. Sebab tu Ustaz ajar Jawi, dia pun tulis dalam bahasa Melayu. Jun. Yang tulis Jun macam ni. Salah. Bahasa Melayu tetap kedudukan Jun, kita eja macam ni. Jun, kita tulis macam ni. Dalam bahasa Melayu, J, U, N. Tetap kita tulis macam ni. Jangan kita pada kita ikut Jawi punya dalam bahasa Melayu, kita ikut Jawi punya arah daripada kanan ke kiri. Jawi kanan ke kiri, Rumi atau bahasa Melayu kiri ke kanan. Okey, adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang terakhir sekali Ustaz nak tunjuk pada adik-adik adalah sin, waw, ta. Sin, waw, ta adalah sud. Sud maksudnya sud baju lah. Kalau bahasa Melayu, kalau bahasa Rumi, S ni, sin ni adalah S. Waw ni apa ni? Waw adalah U. Ni ta adalah huruf T. Sud. Okey, baiklah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
selesai untuk pelajaran yang ketiga iaitu bahagian Jawi. Adik-adik boleh lihat berulang kali pelajaran Jawi untuk lebih memahami suku kata tertutup. Ustaz faham. Suku kata tertutup ni dia agak struggle sikit, susah sikit, tetapi adik boleh pelajari, boleh memberi membuat faham akan memberikan lebih kefahaman apabila membuat banyak latihan. Okey, baiklah adik-adik, Ustaz akan tunjukkan latihan dalam buku aktiviti yang boleh dilakukan, boleh dilaksanakan berdasarkan kepada topik yang kita pelajari pada hari ini. Okey, kita lihat bahagian pertama iaitu bahagian Al-Quran. Okey, adik-adik di rumah untuk buku aktiviti pendidikan Islam tahun 1 boleh buka pada muka surat 29. Muka surat 29. Okey, tajuk apa dia punya ni? Tajuk dia adalah bacaan idgham. Warnakan potongan ayat mengikut cara bacaan. Okey. Kita warnakan biru, warnakan biru dibaca dengung, kuning dibaca tanpa dengung. Cuba kita ingat balik. Kalau bacaan dengung dia idgham ma'al gunnah. Kalau dibaca tanpa dengung adalah idgham bilal gunnah. Okey, adik-adik di rumah, adik-adik boleh memandukan pada buku teks tadi dan juga video Ustaz yang mana satu idgham bilal gunnah, yang mana satu idgham ma'al gunnah. Ustaz beritahu idgham ma'al gunnah ada nun sakinah dan tanwin bertemu dengan 4 huruf ma'al gunnah, dan idgham bilal gunnah nun sakinah dan juga tanwin bertemu dengan 2 huruf, iaitu lam dan ra. Okey, jadi di rumah boleh buat ni. Pandukan buku teks dan juga video Ustaz boleh buat. Warnakan. Dan yang kedua dari di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ni adik-adik boleh baca semula, baca je. Tak ada apa-apa, baca je. Siapa dah boleh baca sampai habis dia menang. Okey. Selesai untuk bahagian yang pertama latihan iaitu Al-Quran. Kita pergi lihat kepada bahagian yang kedua iaitu bahagian ibadah. Okey, bahagian ibadah pula adik-adik boleh lihat pada muka surat 106. 106. Apa yang adik-adik boleh buat iaitu yang pertama, isi tempat kosong. Tajuk dia wuduk yang sempurna. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay, apa yang adik-adik boleh buat? Okey, Ustaz bacakan. Atasnya jawapan dia air. Yang kedua niat. Yang ketiga anggota. Okey. Ustaz akan bacakan dia punya petikan di mana adik-adik kalau ada adik di rumah boleh buatlah kalau Ustaz bacakan ni. Okey. Arti wuduk ialah perbuatan meratakan apa? Ada 3 jawapan di atas. Air ke, niat ke, anggota. Sambung. Pada kosong, tertentu berserta dengan kosong. Ini adalah pengertian. Pengertian wuduk. Okey. Yang kedua di bawah ini adalah tujuan. Apa dia punya arahan? Sesuaikan. Arahannya sesuaikan. Ada 2. Wajib berwuduk dan sunat berwuduk. Wajib berwuduk dan sunat berwuduk. Okey. Ini dia punya gambar. Ada perlu lihat dalam buku teks dan juga video yang Ustaz sampaikan tadi. Yang mana satu gambar ni, gambar yang di sini adalah amalan yang wajib untuk kita wuduk. Ada 3 tadi. Dan juga apakah gambar yang di bawah ataupun gambar yang sekitar ni, iaitu amalan sunat berwuduk. Wajib ada 3, tadi yang sunat ada contoh 5. Ingat balik dalam video tadi ataupun dalam buku teks untuk adik-adik buat pada latihan muka surat 106. Sekarang kita lihat kepada latihan di muka surat bahagian Jawi. Okey, seterusnya pada muka surat 71 adalah latihan Jawi. Iaitu tajuk dia seronoknya di pasar raya, iaitu suku pelajaran Jawi bagi suku kata tertutup. Okey, adik-adik sesuaikan suku kata di bawah dengan betul.
Okey, ini kita dah belajar minggu lepas. Adik-adik boleh gariskan mengikut ejaan yang betul. Kalau kada ni apa dia? Ka dengan da ni. Ka dengan da ni. Ka ni padanan dia adalah huruf K. Dal ni adalah huruf D. Tapi kalau huruf alif, di tengah-tengah dia adalah huruf A. Tetapi dia dihazafkan. Huruf alif bagi vokal A ditiadakan. Maka KAD adalah cat. Maka kita gariskan pada perkataan di sini iaitu cat. Boleh lihat dalam buku teks. Kemudian adik-adik di rumah, boleh juga lihat pada muka surat 72. Senang saja muka surat 72. Adik-adik hanya ceraikan perkataan ini kepada huruf-huruf tunggal. Contoh yang pertama ni adik-adik lihat. Fa ya nun. Pa ya nun. Bukan pa ya nun. Pa ya nun. Huruf pa, huruf ya dan juga huruf nun. Okey, begitu juga yang lain. Okey, selesai. Untuk latihan ini pun Ustaz rasa adik-adik boleh buat di rumah. Jika ada masa terluang, adik-adik boleh lihat semula video pembelajaran Ustaz yang Ustaz tunjukkan sebelum tadi. Dan akhir sekali, jika adik-adik dapat siapkan dua latihan ini, Ustaz rasa adik-adik boleh buat untuk latihan yang ketiga dalam jawi, itu sukata tertutup muka surat 73, iaitu dengan melorekkan yang mana satu jawapan yang betul, perkataan jawi yang betul, sukata tertutup bagi gambar ini. Contoh saya bagi yang pertama, payanun, apa dia? Ataupun payasin. Kalau adik-adik boleh ejek dan boleh sebut payanun, ada sebut pen, bagus. Maka adik-adik betul jawapan di bawah payanun. Kalau adik-adik sebut payasin ini paste, ataupun adik-adik payasin, adik-adik ingat pen, salah lah jawapannya. Adik-adik kena lihat semula video Ustaz, lihat dalam buku teks, supaya adik-adik tahu bagaimana nak lihat dan juga nak memadankan huruf jawi dan juga huruf rumi. Payanun adalah pen. Maka tulislah jawapan yang betul payanun di bawah ini. Lorekkan jawapan yang betul dan tulis perkataan yang betul di ruang yang disediakan. Okey, baiklah adik-adik di rumah. Sampai di sini saja sesi pembelajaran Maya Pendidikan Islam tahun 1. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.